Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita masuk bab baru tu, Kitabus Shaum dah. Kitabus Shaum iaitu puasa. Shaum atau puasa ni menurut erti bahasa ialah imsak. Imsak ini menahan diri dari berbuat satu perbuatan atau dari berbicara dia. Tadi sampai dulu tu puasa kecek pada, lepas tu syariat Islam tak ada lah istilah puasa kecek. Tapi nak lebih dulunya puasa ni masa tahan diri, tak kira sama ada makan minum. Baru apa kau lah. Dalam syariat kita ada khusus lah dah. Imsak entah hari gini tak puasa lah. Imsak sebelum subuh tu 10 minit tu. Ataupun yang gitu nak kata teh hari gitu payah lah, pasal dia tidak kira syariat lagi dah, tidak mesti ada dalil. Di imsak ni hanyalah ketika puasa lah, betul-betul puasa, iaitu start dengan subuh. Bukan fajar kadhib, fajar shadiq, betul-betul subuh sampailah maghrib. Itulah dia. Di imsak ni puasa dah sendiri dah, menahan diri. Okey. Dan puasa menurut istilah syarak ialah imsakun 'alal muftiri 'ala wajhin makhsusin. Artinya menahan diri dari yang membatalkan menurut cara tertentu. Menahan diri dari perkara yang membatalkan menurut cara tertentu. Imsakun 'alal muftiri 'ala wajhin makhsusin. Dalil yang menentukan wajibnya puasa sebelum ijma'. Sebelum keadaan ijma' ni, dia keadaannya walaupun ijma' setaman pun sepakat umat Islam, sepakat ulama-ulama, dia kena kira dulu ialah dalil Al-Quran Sunnah. Mesti ada dalil dia dulu Al-Quran Sunnah, baru stakbal, baru boleh kepada ijma' dia. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 103. Jadi puasa-puasa ni adalah madrasah tarbiyah untuk jadi bertakwa dah. Dan dalam hadis yang terangkan juga, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hujjil baiti wa shaumi Ramadan. Artinya Islam itu dibangun ke atas 5 dasar, 5 perkara: syahadah tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umar. Lepas tu puasa Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. 2 Hijrah, lepas Nabi tahun kedua tu, dia bulan Sya'ban tu turun dah syariat dia. Kutiba alaikumus siyam tadi dah. Dan tentang wajibnya diketahui melalui riwayat masyhur yang termasuk ajaran agama Islam. Kerana itu, siapa yang mengingkari tentang wajibnya, maka jadilah ia keluar dari agama Islam, murtad. Siapa yang kata tak wajib puasa Ramadan ke, jadi kafir tu lah, murtad. Dan wajib menyuruhnya bertaubat, dan kalau enggan bertaubat, wajiblah bagi imam pemerintah membunuhnya. Bukan itu imam masjid dan imam pemerintah untuk hukum bunuh kepada warganya, kata tak wajib puasa ni. Terkecuali kalau baru masuk Islam atau bertempat tinggal jauh dari ulama, maka tidaklah dianggap keluar dari agama Islam kerana mengingkari wajibnya puasa. Gitulah dah. Sesiapa yang meninggalkan puasa kerana segan dan malas, namun tidak mengingkari kewajipannya, umpamanya katanya, puasa Ramadan itu wajib atasku, tetapi aku tidak mampu berpuasa kerana malas, dan bukan kerana uzur seperti sakit atau dalam perjalanan, bukan kerana dalam perjalanan, maka hendaklah dipenjarakannya dan tidak diberi makan dan minum selama siang hari agar serupa dengan orang yang berpuasa. Senang dah orang tak puasa ni, cara dia tak beri makan dah. Demikianlah hukuman yang dikenakan kepadanya sampai ia mahu berpuasa sendiri, dan barulah dikeluarkan ia daripada penjara. Sebagian ulama berkata wajib puasa pada bulan Ramadan dan bukan khusus untuk umat Islam saja, tetapi juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu pun. Seperti dalam firman Allah Ta'ala tadi, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. 'Alal ladzina min qablikum tadi. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan sebahagian lagi
berkata puasa itu tidak tertentu pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Hanya khusus bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari segi waktunya pada bulan Ramadan. Nah, itu je syariat. Beza daripada syariat dulu dah. Khusus bulan Ramadan. Nah, gitulah. Dan yang disamakan dalam ayat hanya dari segi wajibnya, bukan dari segi waktunya, dari segi terperinci pelaksanaannya. Lain dah sikit dah. Tapi dari segi wajibnya, puasa tu ada juga dalam syariat ulama Nabi-Nabi terdahulu. Umat Nabi terdahulu telah samalah dari segi kewajipan itu mesti puasa banyak mana berapa hari cara mana tu hak detail tu lain lah sikit dah. Ibnu Abdussalam berkata bulan Ramadan itu lebih afdal dari semua bulan-bulan, bahkan lebih afdal dari awal bulan Zulhijjah. Ni berkhilaf ulama lah, tapi lah raman secara umumnya si hari ni 10 Zulhijjah tu lebih afdal lah, kecuali Lailatul Qadar lah. Tak apa dia kata sini Ibn Syekh Izzuddin Abdussalam dah. Dia kata bulan Ramadan itu lebih afdal dari semua bulan, termasuklah bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah sekalipun. Kerana dalam hadis yang sahih terangkan bahawa bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Ada hadis cerita tu Sayyidul Syahr ataupun penghulu segala bulan ni. Macam kata Sayyidul Ayyam, Rabb Jumaat dah penghulu sebab segala hari dalam seminggu tu ialah hari Jumaat. Begitu juga penghulu segala bulan ni, bulan puasa, bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu terkadang kurang dari 30 hari kerana bulan Ramadan terkadang genap 30 hari dan terkadang-kadang kurang dari 30 hari. Maksudnya 29 hari. Ya ada 30 hari, ada 29 hari dah. Namun pahalanya tetap sama sahaja. Terkecuali dalam mazhab Syiah. Jumlah puasa Ramadan tidak boleh kurang dari 30 hari. Ni mazhab Syiah tak boleh pakai je. Dia sesak baraklah dah. Kenapa dikatakan puasa Ramadan tidak boleh kurang dari 30 hari sedangkan Rasulullah sendiri berpuasa Ramadan selama hidupnya hanya sekali yang genap 30 hari. Dah dia kata riwayat tu. Puasa Nabi ni 30 hari ni sekali. Hak lain tu 29 hari dah. Daripada berapa tahun dah? Bulan kedua. Tahun kedua sampai ke tahun ke-10 kalau dah tengok boleh. Nah, jadi nak bunyinya sama ada 9 tahun ataupun 8 tahun Nabi puasa dalam keadaan sekali je 30 hari, hal lain tu 29 hari dah. Wajib berpuasa bulan Ramadan apabila telah genap bulan Syaban 30 hari. Kalau langit mendung atau ada seorang lelaki yang adil yang melihat bulan sesudah tenggelam matahari atau lepas maghrib lah dah, pada malam yang ke-30 bulan Syaban. Malam 30 ni tengok. Kalau nampak anak bulan, dia maksudnya arwah anak bulan telah dah. Nampak anak bulan, maka bermulalah Ramadan. Jadi tak jadilah 30 Syaban. Malam 30 ni sama ada jadi 30 Syaban ataupun 1 Ramadan gitu dah. Cek tengok tukar dah arwah. Macam anak baru dah, anak bulan baru. Bukan anak bulan nak, maksudnya nak bulan tua lah. Tua dah nama tu. Ujung-ujung bulan Syaban tu tiba anak baru, bulan baru, bulan Ramadan barulah 1 Ramadan. Gitulah keadaan dia. Tidak menyadai melihat bulan dengan pergunakan teropong kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata mana yang kata tiada menyadari. Lepas tu wajib puasa itu dengan genap Syaban untuk 30 hari kita. Yang ni Hajawi wajib berpuasa bulan Ramadan. Itu dengan genap Syaban 30 hari. Jikalau di langit itu ghubar, maksudnya tak nampaklah debu ke apa dah. Sekalipun kata nampak kan kena buat 30 hari. Atau dengan melihat bulan seorang lelaki yang adil kemudian daripada masuk matahari, masuk maghrib dah. Pada malam yang ke-30 daripada bulan Syaban dan tiada memadai melihat bulan dengan wasitah. Dengan perantara teropong umpamanya kata tak ada dengan teropong dah. Pada kita ni duk tengok sama dengan teropong dah ni dah. Masak agama dah. Dia kata tak ada nak dengan teropong.
Nak guna mata biasa kan. Mata telanjang lah kalau kita kata ni. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Artinya puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Kalau tidak kelihatan bulan kerana awan, cukuplah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, dia kata gitu ya. Lah secara umum lah. Tapi atalah ru'yah mungkin masuk sebenarnya mata tanpa teropong lah kan. Tapi lah ni dia terima biasanya tempat pencerak tu memang teropong lah. Guna teropong hak canggih lah. Ke teropong biasa dah. Jadi dia lah ni gabung dua dah. Dengan ru'yah dengan hisab tu je gabung dah. Dia dulu tu duk balas lah. Zaman ni tak perlu dah balas ulama dah. Zaman ni teropong pun canggih dah. Kira pun canggih dah. Jadi sebenarnya boleh bekerjasama lah. Tak timbul dah kaum muda, kaum tua kau. Ataupun istilah je. Menggunakan hisab ataupun menggunakan ru'yah. Sebenarnya ia serentak. Bahkan saling sokong menyokong. Alat ru'yah, alat teropong ni canggih dah. Dan ia akan serupa dengan Qur'an dah. Qur'an pun lagi tepat, lagi canggih, lagi detail Qur'an zaman dah ni. Ilmu hisab lagi tinggi. Ilmu panggil ilmu falak. Ilmu falak lah ni ia campur dengan ilmu falak moden. Dengan kiraan matematik, dengan fizik yang tinggi dah. Dia kurang dengan ada tunjuk dengan dia guna apa Excel lah. Guna Excel tu dengan kiraan yang lebih detail dah. Itu perpuluhan tu detail sangat dah. Jadi kiraan dia lebih tepat lah berbanding dulu lah. Jadi sekarang ni sepatutnya tidak timbul masalah dah. Walaupun guna keropong kau, guna hisab kau, serentak lagi boleh sokong nyokong dah. Wajib puasa bulan Ramadan dengan mendengar berita dari orang yang melihat bulan. Kerana berita yang mutawatir akan menjadi pengetahuan yang pasti. Jadi, dengan berita ada oyak, pakat royak agak, jadi mutawatir lah, otomatik lah. Dan wajib puasa bulan Ramadan dengan dugaan keras masuknya bulan Ramadan. Dan dugaan itu berdasarkan ijtihad jika terdapat kesamaan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Bagi orang yang baru masuk Islam. Atau bagi orang tertawan. Atau dugaan itu merupakan hasil dari tanda yang sangat jelas. Yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan dan sangat jauh dari keliru. Jadi benda tu, guna ijtihad pun boleh cukup lah. Osaka dia kata qalbatul zan. Bukan zan ni sangka macam duk gegel ni tak. Hadis tu sangka bukan sangka tu zan ni bukan semata sangka bahasa Arab tidak boleh terjemah mudah-mudah. Tambah-tambah bahasa Arab yang diikuti oleh istilah syariat dah. Istilah khusus. Zan tu bukan sangkaan, ada setengah-setengah ni maksudnya yakin. Dalam Quran sendiri ada sebut yakin. Jadi kita tak boleh mudah-mudah. Begitu juga sini. Ada istihad tengok anak bulan ni dia siapa tahap jauh daripada keliru. Macam hadis kira kata kalau betul zan ni tahap yakin juga dah kira sebenarnya. Walaupun dia zan tapi dia adalah tahap yakin kerana ketat kaedah-kaedahnya. Begitu juga dia ketat kaedah-kaedah kiraan hisab ataupun kita tengok dengan teropong yang lebih yakin. Walaupun ijtihad kata-kata. Tapi kita kira tu jauh daripada keliru lah. Umpamanya melihat lampu yang dipasang di atas menara. Atau dengan mendengar bunyi meriam. Atau tanda lainnya kebiasaannya semua itu sebagai tanda awal bulan Ramadan. Kalau kita ni tak ada berita apa zaman dulu kan. Geduk lah dah. Nak tanda bulan Ramadan tu ada geduk dah. Zaman kita lah ni canggih lah. Internet kau dengan TV dan dengan apa. Jadi dia boleh beritahu dengan segera. Semua tu boleh diterima pakai. Kita yakin lah dah. Biasa kita diisytiharkan oleh pemegang mohor besar raja. Pemegang mohor besar raja dah. Jadi dia duk cerita dah. Ya isytihar lah. Jadi tu agung dah. Tu agama Islam di Malaysia ni tak. Cara Indonesia tak tahulah. Tapi sekarang sepatutnya tertimbul dah istilah. Sepatutnya tak tahulah ada kata Muhammadiyah di Indonesia tu ia lain puasa tak boleh sepatutnya tak. Matlamak kita nak guna falak ke, nak guna tengok ru'yah ke, yang pentingnya sekali dah bersatu mak Islam. Kalau siapa hak ni kata lain, hak ni kata lain, tak ada guna lah. Ijtihad. Gapo pun ia kena pemutusnya pemerintah. Pemerintah kena pilih salah satu hak degil kat masuk mak dan jagalah nak puasa lain, nak buka puasa lain, nak raya lain dah. Biar sama dah. Ijtihad ni tidak, ijtihad ni ada benda-benda yang ijtihad yang tidak berkait dengan kuasa pemerintah. Kalau ada kait dengan kuasa pemerintah kena paksa ikut
yang paling membawa maslahat di sisi pemerintah ni. Ikut dia nak kata gapo pun dah. Pasal dia tetap kemaslahatan ni untuk kesatuan umat Islam ni kena satu dah. Bukan kaedah dia kita ni berlapad dada. Benda ni bukan masalah berlapad dada. Berlapad dada tu bab fiqh. Kita individu masing-masing, tapi apabila melibatkan masyarakat, sembahyang Jumaat, kalau kita bercakap sebelum ni, sembahyang Jumaat kalau dia siapa ke bertembung kata masjid kalau masjid ke apa boleh sembahyang Jumaat sini tidak sembahyang Jumaat, semua tu diputuskan oleh pemerintah. Kalau dekat sini pemerintah kata tak perlu buat 2 masjid pada song. Tak jadi dah song lagi masjid sembahyang Jumaat kan, gitulah kaedah ni. BC 40 kau BC bilang ke apa tu nombor 2 dah. Nombor 1 ialah ijtihad keputusan pemerintah. Pemerintah boleh memaksa untuk menerima satu pendapat saja dalam fiqh atau dalam pengamalan apabila benda tu melihatkan kemaslahatan umum yang bukan bersifat peribadi. Kalau bersifat peribadi, kajian tak berhak nak kacau dia nak ikut mazhab Syafi'i ke Hambali ke Maliki ke, kalau benda tu semai sebagai dia dah. Ataupun dibatal ke semaya setuh isteri dia pakai 3 mazhab besar umat Islam, majoriti umat Islam ni. Kata tak batas semata-mata sentuh. Tak payahlah pemerintah cari itu ikat ke apa dah, benda tu tak beda dah ada. Dia tak melibatkan masyarakat, tu saya bersama. Hak benda masalah bertembung ni. Bila bertembung akan jadi kacau bila masyarakat. Pemerintah dah memutuskannya dah. Tak kira contohnya pasal apa semaya tak rapat sah ni dah. Semaya tak rapat sah ni. Benar memanglah dia tidak benda tu. Memanglah kadang kita tengok buat pendapat juga kata OSAP tak perlu siapa tak rapat dah. Boleh lagi buat SPI lain siapa perlu rapat ke sah, cuma ketatkan OSAP lain, pakai mask ke, pakai sejadah ke. Janganlah siapa merosakkan sunnah semuanya cuma rapat-rapat dah. Boleh juga kita kata, tapi apabila pemerintah dia buat putusan, kita kena ikutlah dah. Dia kata kena jarak juga. Kena ikutlah nak kan dah. Tadi dia agak hang ni kata gini, hang ni kata gini, tak ada masalah dah. Ada apabila sembahyang Jumaat di tempatnya dikawal oleh pemerintah lah di masjid dan sebagainya. Gitulah keadaan dia dah. Tentang sila tentang tak nak anak bulan ni dah. Tidak wajib puasa bulan Ramadan hanya dengan pendapat ahli nujum. Ni tak bomo tak gapo ni dah. Baru saya tengok tadi dia Ustaz Nur terus dah. Dia buat silap mata dah. Daun pisau tukar jadi duit dah. Ahli nujum kau benda-benda yang tak jelas ni dah. Benda-benda ghaib ni, benda-benda main apa? Selak mata sihir ke apa. Dah lepas tu ngaku keramat tok wali dah, habis dah gapo dah. Tak boleh pakai dah. Ahli nujum ke? Tak bohong ke dah? Iaitu orang yang pandai menghitung peredaran bintang untuk mengetahui bulan Ramadan. Yang kata tak bukan ahli nisak ni. Ahli nujum, kalau ahli nujum di segi sihir apa tu apa astrologi ada 2 dah. Astronomi itu nama lek. Astrologi itu memang dia berdasarkan apa ahli nujum juga dia panggil dah. Itu berdasarkan ramalan tu astrologi ni. Ni tak boleh lah. Ni jadi syirik ni. Jadi dia kata tak pandai lah. Inilah dia kata tak pandai pendapat astronomi ni. Kita kira tengok ahli falak ni tak. Tengok apa berdasar kira walaupun canggih setang mana pun ulama dulu jaga terima dah. Kerana adat pertama hadis Nabi itu tegas. Jelas cerita macam tadi dah. Yang keduanya keyakinan itu tak kuat dah. Zaman dulu kira tu ramai lagi ulama tak yakin dengan kira tu dah. Nampak kan dah. Jadi tapi lah ni tak boleh nak kata dah. Ada pemerintah yang boleh putus dah. Yang keduanya dia berserentak lah ni tak. Ahli falak ni, ahli jabatan agama tu. Dia ada pakar falak dan pakar tengok bintang dengan astronomi ni, dia guna alat yang canggih terupun dia serentak dah. Dia bekerja sama dah. Tak timbul pertentangan lah kira-kira dah. Tidak wajib juga puasa bulan Ramadan dengan pendapat hasib. Hasib ni betul-betul lah. Kita kata ni tak, orang tu kira dah. Hasib ni matematik, pengira lah. Ahli matematik lah. Ialah orang yang pandai menghitung manzilah. Semua boleh kedudukan bulan-bulan tu. Dengan memperhitungkan perjalanan bulan pada setiap manzilah. Kedudukan manzilah ni lah. Itu tidak boleh seorang bertaklid kepada pendapat ahli nujum dan hasib. Ahli nujum ni astronomi atau astrologi. Kalau ahli nujum hak ni bukan kiraan matematik, melibatkan sihir dah. Jadi ada juga campur dulu dah.
Dipanggil ahli wafak ataupun wafak dah. Hak dia guna nombor-nombor sebagai sihir kadang-kadang, sebagai kadang-kadang ganti ayat Quran dah. Dia berani tukar ayat Quran itu dengan nombor-nombor dengan anggapannya nombor-nombor ni ganti ayat Quran untuk elok najis macam mana. Tapi maksudnya betul-betul sumpah dengan unsur sihir. Dia orang guna pun walaupun dia mengaku ulama dah, ulama mantik semana pun kita tengok unsur macam sihir tu. Dia buat perkara-perkara tu guna nombor gini ke baca dia ke apa tu, kita dapat jadi macam sihir tu. Ada unsur sihir itu dah. Jadi auto tak boleh lah. Tak boleh lah taklid pada ahli nujum dan hasib. Ni ahli falak lah. Ahli falak yang guna matematik canggih dah. Dalam menentukan al-Quran tak pandai kata dah. Ini pendapat asal mazhab kita lah. Dan mazhab berapa mazhab lain dah. Tapi nak nyebutnya secara umumnya majoriti dulunya tak pandai lah yang kata dah. Tapi kedua orang tadi boleh mengamalkan hasil pengetahuan hisabnya untuk dirinya sendiri. Baik untuk memulai berpuasa maupun untuk menentukan berbuka puasa. Raya lah. Dia kata orang itu boleh buat sendiri. Tapi kita kata moleknya kerjasama lah. Bincang, bahas bersama-sama, kerja bersama-sama dah. Ia akan jadi sama insya-Allah kalau kita kira tepat dengan mata, dengan alat, guna alat canggih lagi, guna teropong, insya-Allah akan sama dah. Tapi para ulama berbeza pendapat tentang puasanya, apakah memadai sebagai puasa bulan Ramadan atau tidak. Jadi khilaf pula kata jadi puasa ke tak dah. Pasal Nabi suruh puasa berserentak bersama-sama dia. Dah sumu li ru'yatihi dah wa aftiru li ru'yatihi dah. Dia suruh serentak sama-sama puasa. Bukanlah sore-sore puasa, buka puasa sore dah. Maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini yang menjadi pegangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, bahawa tidak memadai puasanya sebagai puasa bulan Ramadan. Tak padai. Dia kena ikut orang ramai tak? Dan dipegangi oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, memadai puasanya sebagai puasa bulan Ramadan. Dia ikut ramai pun jadi puasa dia. Ikut istihad dia seorang dah. Orang lain tak percaya dia percaya diri sendiri dah. Dia setengah kata tak boleh. Dia tak boleh percaya ke diri sendiri. Dia kena percaya orang ramai dah. Gitulah. Dan tidaklah dapat dipegangi kalau seorang berkata bahawa Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan padaku dalam mimpi bahawa besok hari bulan Ramadan. Ni selagi nyakit mimpi dah. Mimpi Nabi royak pun tak boleh percaya lagi. Takut kita salah dengar. Kadang-kadang kita ngoyak ilusi dah. Betul ingat molek kau kita mengoyak. Kadang-kadang Nabi tak kata, kita berasa Nabi kata dah. Delusi dah. Ni pun banyak yang qazah dah. Setengah-setengah ulama dah. Dia amalkan zikir-zikir amal yang tertentu. Dengan keadaan dia rasa cinta sangat pada Nabi, dia berasa Nabi macam lagi. Tapi pada hati dia macam delusi dah. Padahal bukan Nabi mari dah, dia berasa dah. Terus sekali dia berasa benda-benda tertentu dah, dia tidak betul pun sebenarnya Nabi kata dia dah. Ini sekarang dah kena faham dah. So laginya sama tu lah bukan Nabi dah. Ni cerita dah. Ni dok gagal cerita 2-3 hari ni dah pasal Maulid Rasul Nabi Abu Lahab dah. Abu Lahab ni bukan Nabi cerita. Dikatakan dah keluarga Nabi ada kata Ibn Abbas dah bapa pada pak saudara Nabi lah, pak saudara Nabi. Dah. Dia kata dia ada kata tak sebut. Bermimpi dah. Bermimpi Abu Lahab ni diringankan azab kena menai dengan ibu jari dia setiap hari Isnin dah. Mimpi dia. Bukan Nabi dia nampak mimpi dah. Tu masalah. Jadi kalau betul setahu mana pun sahabat tidak maksum, tapi mimpi dia tidak terjaga kalau betul sahabat. Keluarga tu hak mana tu tahu tak? Pertama riwayat tu sahih kuat setahu mana dah. Dikatakan hanya riwayat Urwah dan terputus dah, mursal dah. Sekadar Urwah tak ada cerita melalui Aisyah ke daripada siapa-siapa tak ada. Daripada Urwah terus cerita ada sebahagian ada di kalangan keluarga Nabi tu tak sebut nama dalam hadis riwayat Bukhari dah. Riwayat lain hak sebut Ibn Abbas bapa saudara Nabi. Dia kata mimpi dah. Mimpi bahawa Abu Lahab ni diringankan azab kerana dia gembira masa kelahiran Nabi. Dia membebaskan Suwaibah pula. Ada seorang riwayat tambah lagi. Dia bebaskan Suwaibah pula pada hari itu dah. Sedangkan bila ulama yang kritis yang kaji lah. Yang kaji Suwaibah. Dia masa Nabi hijrah tu barulah dibebas dah. Pergi Abu Lahab mati dah. Baru terbebas dah, daripada hamba dah. Macam mana dia kata Suwaibah ni Nabi lahir tu dia gembira. Bas Suwaibah ni mak saudara mak susu Nabi dah. Dia memberikan susu juga ke Nabi dah.
Jadi macam mana dia kata masa kelahiran Nabi gembira dah. Sekarang dah. Sekarang lagi cerita mimpi ni tak jadi hujah dah. Walaupun hebat setara mana sahabat, ia tidak boleh jadi hujah mimpi sahabat ni. Walaupun sebesar Abu Bakar dan Umar sekalipun, tapi dekatlah dengan Nabi, pasal dekat Nabi, tapi orang lain sahabat yang jauh tambah lepas saudara Nabi lewat masuk Islam dah. Tadi darjat itu tak setinggi Abu Bakar, Umar dan sahabat besar-besar yang lain dah. Dan Abbas pak saudara Nabi tidak sehebat anak Abbas tu, Ibn Abbas tu, sepupu Nabi dah. Dari segi ilmunya, dari segi lama mendampingi Nabi dah ilmu dia. Jadi pak saudara pak ni dengan anak ni hebat anak Ibn Abbas ni. Jadi kalau kita nak kira, tidak boleh lah pertama riwayat tak tahu betul ke Abbas. Waktu riwayat lemah hak kata pak saudara Nabi tu Abbas ni. Satu riwayat tu ruah tu pun dari segi sanad itu terputus juga, ruah saja sebut dah. Dan sebut pula siapa dia tak tahu dah. Jadi tidak jadi hujah dah. Mimpi siapa-siapa pun tak jadi hujah dalam agama. Terutama bertentangan dalam Quran ni, laknat ni tabat yada Abi Lahabin. Lepas tu berarti laknat ni bukan memang cakap lah nak beri gembira ke Abu Lahab dah. Semata-mata dikatakan dia gembira kelahiran Nabi. Lepas tu yang kata Nabi tu hilang lah gembira dia dah. Lepas tu Abu Talib yang sangat mengasihi Nabi, mencintai Nabi dan pertahankan Nabi. Bukan dia supaya Abu Lahab lawan Nabi. Abu Talib ni paling kuat. Abu Talib paling kuat mempertahankan Nabi daripada dibunuh, diseksa, dikhianati oleh orang kafir Quraisy. Jadi semua ni Abu Talib yang pertahankan. Besarlah jasa Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW dan pada Islam itu sendiri dah. Tapi Abu Talib tidak dikatakan, tidak ada riwayat kata pada setiap hari Isnin kau dia minum air di ibu jari kau gapo dah. Tak diringankan azab siapa minum air ni dah. Air berat dah. Abu Talib paling ringan pada hadis tu. Yang paling ringan azab Abu Talib ni. Nabi cerita dia pakai terompah daripada api neraka dia. Kap pukul lali tapi menggelegak kepala otak dia. Dan tak ada sebut pun minum air setiap hari Isnin ke apa. Hak paling baik dan Nabi tu dah. Paling baik dan Nabi tu. Tak ada lah kalau kira kafir lain. Tak ada lah. Lebih begitu sangat kasih pada Nabi, sangat cinta pada Nabi, sangat jaga Nabi. Dah. Melebihi orang Islam lain sekalipun. Dari segi perjuangan mempertahankan Nabi dah Abu Talib ni. Pak saudara Nabi. Tapi dia tidak mengucap dekat kematian dia. Itu lah. Jadi paling ringan azab dah. Takkanlah Abu Lahab ni paling pengat nak bunuh Nabi. Takkanlah dia siapa nak bunuh Nabi. Kisah dia betul. Kalau dia betul gembira lah. Tak tahu nak berlawak ni. Dia gembira kena sentai kelahiran Nabi tu. Siapa kau dia ni. Boleh minum air ni. Minum air syurga kononnya. Dia neraka ni. Setiap hari hari Isnin lah. Jadi kita kena kritis ni. Bahawa kita tidak mudah tertipu oleh riwayat ini pelik-pelik yang memesongkan maksud sebenar agama dah. Panjang syarah ni tak. Tidaklah boleh seorang mengamalkan isi mimpi itu dalam melaksanakan puasa atau ibadah lainnya. Tak boleh nak. Puasa ke ibadah lain ke syariat lain ke zikir tertentu ke selawat tertentu ke. Semata-mata mimpi tok guru tok wali. Lepas tu beri ijazah dah. Lepas tu nak beri sebut qabil tu. Tak boleh sekadar mimpi dah. Bukan kerana mimpi itu meragukan, tapi yang menyebabkan tidak dapat dipegangi kerana pada saat itu ia dalam keadaan tidur. Dah. Ni kira dah ni. Kalau kita nak ragu boleh nak. Tapi kata tak ragu ke mimpi tu, tapi tidurnya bukan jadi syariat. Dah. Kita jadi syariat, tak dia jadi buat hujah dah. Walaupun betul mimpi tu betul-betul Nabi sebut sungguh. Masalahnya keyakinan setama tu dah. Dia seorang dah. Dia ni jenis mana dah. Dia ni kan Nabi aja mimpi benar ni berdasarkan kebenaran orang tersebut dah. Kalau orang tu jenis berhenipu dah. Nah. Untuk baca hadis palsu sama dah. Lepas tu ngaku tak wali. Dah. Pengatung aku tak boleh. Lepas tu mimpi jumpa Nabi. Kita nak pakat haldih dah. Orang biasa berlawak tanam Nabi dah. Masa tu jaga dah. Baca hadis dia palsu dah. Tiba dia mimpi. Kata mimpi jumpa Nabi. Esok puasa dah. Dia pakat dah. Haldih dah. Okay, gitulah sampai hadap. Orang yang melihat bulan wajib naik saksi di hadapan qadi. Dia kena saksi lah. Dengan mengucapkan lafaz asyhadu anni ra'aitul hilali. Aku naik saksi bahawa aku telah melihat bulan Ramadan. Secara umumnya gitulah. Apabila tidak jelas siapa itu kah, gitu dah. Tapi dari segi pengamalannya umat Islam ni sejak zaman dulu lagi, tambah-tambah kita di zaman moden ni, dan telah ada orang yang bertanggungjawab yang telah dikhususkan pekerjaan dia untuk tengok anak bulan. Zaman dulu ni lagilah canggih dengan alat teropong lagi, capur pula dengan hisap lagi, dia capur sekaligus dah.
menyebabkan keyakinan nampak bulan itu semakin tinggi dah. Kecuali dah berlaku peperangan kau siapa kau tak tahu mana tu tak. Jadi pemerintah tak stabil tu lain. Tapi dalam keadaan stabil ni, keamanan kita ni menyebabkan kita boleh berkumpul pakar-pakar di segi di segi pakar falak ni, tak kira di segi teropong ataupun dari segi kiraan dia boleh berbincang bersama-sama, boleh tengok dengan lebih diyakinilah dah. Dan tidak memadai dalam persaksian itu kalau hanya dikatakan besok hari bulan Ramadan. Ya gitu tak jelas dah. Dia tak wajib nampak nak boleh esok bulan Ramadan tak boleh lah. Dan tidak disyaratkan bahawa persaksian itu didahului dakwaan di hadapan qadi. Dan tidak diperlukan dengan menerangkan posisi dan letak bulannya, duduk di mana, di kiri, di kanan, duduk mana-mana, tak perlu detail. Disyaratkan pada orang yang melihat bulan bahawa ia bersifat adil. Jangan biasa nipu dah, biasa nipu. Skim cepat kaya atau apa. Tiba-tiba kita percaya dia dah. Atau pakai survey ni banyak. Hak pakai survey banyak lagi nipu dah. Pakai survey tiba-tiba main skim cepat kaya. Ada setengah pula main ni dah. Dari WhatsApp saja, dalam apa? Messenger saja dah. Okey, pengaku habis dah, habis. Circle ke apa benda dah. Orang nak pitih, orang dia dah. Dah dia ni keramak dah gini. Dah dia boleh pitih dah dah. Ada masalah kurangnya orang ke dia dah. Tak ada oyak lah, makan bui kali sungguh nak buat apa nak oyak dah. Lepas tu skalanya scam ni dia akhir-akhir minta pitih pula dah. Dia boleh buat pitih, buat gapo minta pitih kalau kita kalau. Kalau dia boleh buat pitih dah. Dia boleh campi dah pisau jadi pitih kan. Tak perlulah minta pitih dengan kita dah. Tapi berlaku juga dah. Tapi orang yang mudah tertipu masyarakat kita ni, bila nak pitih, tahu dah orang tu boleh buat pitih, buat gapo boleh lagi pitih nah. Dan sekali kena tipu, itulah banyak berlaku dah. Jadi disyaratkan para orang melihat tu adil dalam persaksiannya, dan maka tidak memadai kalau melihat bulan itu budak atau perempuan dah. Lelaki yang adil dah, bukan budak atau perempuan. Dan juga tidak memadai kalau melihat itu lelaki yang fasik. Dah. Dan anak-anak budak-budak kecil ni, kanak-kanak. Namun bagi mereka wajib berpuasa sendirian selain dari kanak-kanak lah. Kalau orang fasik ni nampak nak boleh, orang tak percaya dah, orang tak makan bawah dia dah. Tapi dia yakin dah, dia nampak nak boleh, dia kena puasa lah dia dah. Orang tak percaya, ikut orang lain lah. Wajib pula berpuasa bagi orang yang mempercayai orang yang fasik. Dia tengok ni, dok ni kecil betul dah. Yang melihat bulan dan tidak disyaratkan pada saksi adil batin. Jadi memerlukan orang yang membenarkannya, tetapi cukup adil pada lahirnya. Umpamanya tidak melakukan hal-hal hilang bersifat adil. Dia tak perlulah kita nak tahu adil detail dia. Kita tahu secara umum, pandangan masyarakat umum. Tak nampak dia ni kaki disku kau atau tinggal semaya pun apa dah. Jadi kita tengok secara umum dia ni orang semaya bel, orang tak nipu bangar, tidak main skim cepat kaya, kita kira percayalah. Apabila naik saksi orang melihat bulan di hadapan qadi, maka qadi hendaknya berkata telah nyata bulan Ramadan padaku dengan persaksian orang ini, gitulah. Tok qadi ni pemerintahan dah. Kita kat majlis agama gitulah, dia jadi raja lah dah. Seruah kuasa pada pihak bertanggungjawab lah. Atau kutetapkan dengan persaksiannya tentang awal bulan Ramadan. Demikianlah diterangkan dalam oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya bernama Tuhfatul Muhtaj. Dalil yang menetapkan cukup hanya dengan seorang saksi melihat bulan Ramadan adalah daripada hadis yang berbunyi, akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi. Artinya aku beritahukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku melihat bulan, maka Nabi berpuasa dan diperintahkanlah orang banyak berpuasa juga. Hadis Darqutni dan Ibn Umar dah. Jadi ada sahabat tu dia tengok anak bulan, dia royak ke Nabi, Nabi percaya pakai suruh orang puasa ngetik dah. Gitulah. Habis dah situ nak. Lepas tu hikmah penentuan awal Ramadan hanya dengan perantaraan seorang saksi saja, tidak berlaku pada persaksian pada bidang-bidang lainnya. Jadi saksi secara asasnya dua orang sebenarnya. Tapi terlibat bulan ni boleh seorang dah. Kerana untuk melihara puasa, kerana itu belumlah cukup dengan seorang saksi terkecuali dalam puasa. Dan ada yang ada hubungannya dengan puasa seperti solat sunat tarawih, iktikaf dan umrah Ramadan. Yang semua ini dikaitkan dengan tibanya bulan Ramadan
Dia kait dengan awal bulan Ramadan dah. Berbeza dengan yang lain dari puasa dan yang ada kaitannya dengan yang lain dari puasa dah. Maka taklah dianggap tidak terima lah. Diterima tunai hutang yang ditunda dengan hanya seorang saksi dalam melihat bulan Ramadan dan tidak jatuh talak dengan saksi seorang yang melihat bulan Ramadan. Dan kemerdekaan seorang yang dikaitkan dengan tibanya bulan Ramadan tidak berlaku dah. Jadi benda ni kalau bab lain gitu daripada dua orang saksi lah, tak pada seorang saksi dah gitu nak ayat boleh dah. Tetapi semua itu hanya berlaku bagi yang melihat saja, kerana itulah wajib berpuasa dengan perantaraan persaksiannya sekalipun ia fasik. Dia ni hak tahu dia sendiri nampak dah. Orang tak nampak dia nampak dah. Kalau yakin-yakin lah orang kata lah tak nampak, takut dia salah nampak dah. Tipu kata jin ke apa ikut dah. Dia salah nampak dah, tapi dia percaya kot yakin nampak ni puasa dia seorang dah. Kerana dia fasik tak percaya dah. Tak boleh berpuasa dengan perantaraan saksi seorang yang adil 30 hari genap, maka wajib berbuka kalau jumlah hari telah cukup. Sekalipun bagi orang tidak melihat bulan. Dan sekalipun di langit tidak ada awan. Jadi kaedah dia. Apabila kaedah dia start tu sekarang lah. Kalau tak nampak 30 Syaban, so dah. Kalau nampak, okey start ikut dah. Ikut orang nampak. Hujung bulan tu dia kena ikut. Kalau tak nampak 29 29 malam lepas 29 Syaban tu esok 30 Ramadan 29 Ramadan malam 30 Ramadan lah. Tak nampak lagi anak bulan. Dah. Kalau nampak dia puasa bukalah hari raya dah. Kalau tak nampak kena puasa cukup 30 hari. Kalau bulan dilihat pada satu negeri, wajiblah isi negeri itu berpuasa dan juga isi negeri yang berdekatan dengan negeri yang melihat bulan, iaitu negeri yang sama matlak. Dengan negeri yang melihat bulan, selagi dipanggil istilah matlak. Matlak tempat tolak dia, tempat terbit dia yang sama lah. Dia pelik sikit kalau belajar falak ni ada tempat-tempat tertentu. Hak ni kalau sini memang nampak, sini ni memang tak nampak dah. Dah. Sebab pembiasan cahaya payah nampak sini dah. Bulan ni biaskan cahaya daripada matahari dah. Jadi kes tak nampak tu dia kata matlak, ikut matlak. Tapi gini benda ni ijtihad lah dah. Tapi kalau kita nak sama ke satu negara, Malaysia ni ada tempat tak nampak. Sudah tengok tak nampak dah. Ada tempat nampak dah. Sabah Sarawak lagi, dia jauh ke Malaysia ni, Sabah Senah je Malaysia ni Sabah Sarawak macam mana dah. Ni ikut mana. Jadi perlu ijtihad pemerintah lah. Yang nak suruh satu ke, dia boleh nak buat berbeza, boleh tak. Tapi untuk kesatuan boleh semenanjung Malaysia ni kira dekat lah. Dah walaupun nampak di sebahagian tempat tertentu saja nampak anak bulan, tempat lain tak nampak. Dia kira satu matlak lah, dia kira satu tempat yang kira pada sini nampak alai kira tu pakar buhan ni lah. Kira boleh lah puasa, boleh hari raya dah. Negeri Sabah pun boleh pakar hak senanjung dah. Kalau dia ijtihad gitu boleh lah, pemerintah lah dah memutuskan. Dan tidak wajib bagi penduduk negeri yang jauh berbeza matlak dengan negeri yang melihat bulan, kerana dengan adanya perbezaan matlak berbeza juga jarak negeri itu dengan khutub istiwa. Jadi dia ada kuasa khutub istiwa ni nampak sikit-sikit anak bulan. Kuasa ni nampak sikit-sikit. Jadi tengok keadaan lah. Kena tepat lah. Oleh sebab itu yang kena detail. Mungkin Alexia nak pakai kita. Kadang Alexia pun dia pakai hak lain dah. Tepat hak nampak dah. Jadi atas ijtihad pemerintah. Tapi kalau tempat tu jauh sungguh, Sabah Sarawak pun kalau kita anggap jauh, kita boleh berlain ni benar ni. Tadi kira kalau jauh sikit, ya atas beach lah. Ya, kita kira jauh lah tempat kita ni Sabah Sarawak. Boleh berbuka, boleh raya dengan puasa berlain ni lah. Kalau kita anggap sama, so Malaysia ni sama dengan Sabah Sarawak dengan sebenarnya Malaysia, boleh kira sama lah. Gitulah ijtihad lah. Benda yang pentingnya menyatukan umat Islam lah. Terkecuali jika ditetapkan oleh qadi yang berbeza-beza mazhabnya, umpamanya mazhabnya adalah mazhab Hanafi yang berlakukan juga kepada negeri yang jauh yang tidak melihat bulan. Maka apabila telah ditetapkan oleh qadi tentang awal bulan Ramadan, maka wajiblah bagi orang yang mengikuti mazhab Syafi'i melaksanakan keputusan itu dengan merujukan puasa. Walaupun qadi tetap qadi itu mazhab Hanafi, tapi kita ni duduk kat negeri itu, dia ikutlah. Qadi berbeza mazhab pun dah. Gitu kita kata pemerintah. Syekh Ibn Hajar Al-Hatami berkata dalam kitabnya yang bernama Tuhfatul Muhtaj yang nukil oleh dan dari kitab Sahibul Anwar, kitab lain nukil dia sebenarnya. Jadi masukkan dengan berbeza matlak ialah antara dua tempat itu terletak jauh. Kalau seandainya boleh pada negeri yang pertama dapat dilihat, pada negeri yang kedua tidak dapat dilihat menurut kebiasaannya. Gitulah mengikut Ibn Hajar. Kalau berdekat-dekat ni walaupun tak nampak dari segi kajian ni sini tak akan nampak dah.
Jadi kawasan tertentu je kena apa boleh-boleh nah. Jadi kita kira dekat, kira boleh so Malaysia ni boleh dah, so tepat dah. Syekh Tajul Tabrisi berkata tidak dikatakan berbeza matlak kalau jarak kedua negeri itu hanya 24 farsah. Ada nama bincang jarak jauh ni. Kalau terjadi keraguan dalam menentukan perbezaan matlak, maka dianggap sama seperti yang yakin juga. Jadi jika nyata sama, maka wajiblah qada. Kalau nak pakar pandang yang kata nampak, siapa-siapa nampak tu, ni ikut tu. Kena qada kalau tak puasa hari tu ni. Syekh Ramli berkata dalam kitabnya bernama Nihayatul Muhtaj, nukil dari Subki dan pendapat yang menjadi ikutan Asnawi dan yang lainnya. Inilah pendapat mereka dah. Yang pentingnya, benda tu kalau pemerintah putuskan, ada pakar-pakar astronomi, pakar tengok dipanggil teropong dah. Teropong tengok jauh ni. Kalau dia sepakat dengan hasib ataupun pakar ahli falak yang menurut kira yang guna MX dengan fizik yang detail tu dah. Jadi orang-orang gini kalau sepakat lebih baiklah dah. Bila berbeza, yang penting dah ni ikut pemerintah lah. Zaman dah ni, kita bukan zaman dulu cerita ni, kitab ni pun lama ni, 200-300 tahun dulu, 200 tahun dulu dah. Jadi benda ni, zaman dia tu, lama dah lah. Kita ni semakin canggih, perhubungan yang pendekat dah. Walaupun berlaku di mana, di Sabah, Sarawak, tahu dah Malaysia gini juga dah. Berlaku tu nyata online dah. Pepesan, lepas tu tahu berlaku dah. Bila berbeza matlak antara dua buah negeri, wajiblah bagi negeri yang berada di sebelah timur melihat bulan. Dan demikian juga negeri yang di sebelah barat, namun tidak berlaku sebaliknya. Tengok timur dulu. Timur ni ke tempat matahari terbit. Lepas tu di tempat cepat malai berbanding barat dah. Dan Jepun lebih cepat malai daripada Malaysia. Malaysia cepat malai daripada India dan negara Arab Saudi ke apa dah. Jadi orang nampak dulu tu tengok dulu dah. Kita kira ni jauh ni, kira sampai ke negara-negara ni. Jadi jika bertepatan arah selatan atau utara dan sama jauhnya dengan khutub istiwa kerana lebih dahulu terjadi malam di negeri yang berada di sebelah timur dari negeri di sebelah barat. Dan juga matahari lebih dahulu terbit dan terlebih dahulu gelincir di negeri sebelah timur dari negeri sebelah barat. Itulah kira tempat yang mudah nampak dulu. Sebab kita kira dari Jepun dah. Benda ni pun terbit dulu. Tu pun dah relatif sebenarnya. Pasal kita tengok benua yang besar ni nak Asia ke apa, jumpa dulu lah. Baru jumpa benua Eropah. Tapi kalau kita anggap mereka dulu kan. Lepas tu kalau kita anggap tengah Arab Saudi dulu kan. Jadi benda tu tak relatif lah lagi orang. Kerana itu kalau dua orang saling mewarisi meninggal dunia, yang seorang berada di sebelah timur dan yang seorang lagi berada di sebelah barat, yang keduanya meninggal pada waktu yang sama, ialah ketika gelincir di matahari, ketika zuhur pada negerinya masing-masingnya. Maka yang meninggal di sebelah barat mewarisi yang meninggal di sebelah timur. Tetapi tidak berlaku sebaliknya kerana yang meninggal di sebelah timur lebih dahulu dari yang sebelah barat. Ni kita kira kali kata waktu yang sama tu, ketika waktu gelincir matahari waktu zuhur lah. Zuhur sama segi waktu zuhur, tapi hak ni zuhur je pukul di awal lagi. Hak ni zuhur lewat. Di zuhur di Sabah Sarawak awal, zuhur Sabah di Semenanjung lewat dah. Jadi tak sama lah. Hak Sabah Sarawak zuhur tu sebenarnya awal lagi lah dah. Gitu je keadaannya dah. Syekh Abdullah bin Umar bin Khurmah berkata, apabila perbezaan antara kedua-dua negeri itu masih 8 darjah. 8 darjah ni kira sudut dia lah. Atau kurang pada waktu malam dan siang, maka kedua-dua negeri itu sama matlaknya. Ni Abdullah bin Umar bin Khurmah. Ni mungkin pakar falak ni zaman Syekh ni lah. Tabrizi. Lepas tu Syekh Ramli. Lepas tu mana ni? Syekh Abdullah bin Umar bin Khurmah. Dia kata gitu lah. 8 darjah ni mungkin dipanggil fakar falak dah ni. Zaman tu lah. Dan jika perbezaannya lebih dari 8 darjat, maka kedua negeri itu dikatakan berbeza matlak. 8 darjat sudut. Tengok dia dah. Kecedongnya. Tengok ular tu. Kalau lebih daripada 8 darjat, jika matlak berbeza lah.
Perhitungan perbeza atau tidak terletak kedua benua negeri itu dihitung dalam 8 darjat kerana sekurang-kurangnya atau terbitnya bulan di permukaan ufuk adalah sesudah tenggelamnya matahari. Mungkin 8 darjah ni segini utara selatan, 8 darjah utara, kan 8 darjah selatan itu berbeza dah. Mungkin juga ada maksudnya tak? Kecenderungan itu menyebabkan pembiasan yang berbeza dah. Yang jadi berbeza pembiasan cahaya dah. Cahaya daripada bulan lah. Jadi ada setengah tu tak nampak, setengah tu nampak dah. Dari segi lain, kalau dua buah negeri ditetapkan sama matlaknya dah, sama tempat, tengoklah tempat nampak dia, tempat terbitnya anak bulan dia. Kalau orang yang berada di negeri sebelah barat dapat melihat bulan sesudah matahari tenggelam, maka juga dapat dilihat oleh penduduk negeri yang letaknya 8 darjat atau kurang pada waktu yang sama dah. Umpamanya apabila perbezaan tertenggelam matahari pada dua buah negeri itu 6 darjat. Maka negeri yang di sebelah timur lebih dahulu tenggelam matahari dari negeri yang berada di sebelah barat sebanyak 6 darjat. Kalau dia 6 darjah barat, darjah timur ada. Apabila bulan terletak pada batas yang dapat dilihat di tepi ufuk, langit ufuk negeri yang berada di sebelah timur dan tidak ada awan yang melindunginya, maka penduduk negeri yang terletak di sebelah timur dapat melihat bulan lebih dahulu dari penduduk negeri sebelah barat dengan ketinggian 6 darjat, iaitu umpama 2/5 jam. Dah sesudah melalui 6 darjat namanya. Melihat lagi penduduk negeri yang berada di sebelah barat. Ini cerita infalaannya. Maka ketika itulah awal tenggelam matahari di negeri sebelah barat. Kedua negeri itu sama melihat bulan di dalam waktu yang sama. Pada kadar 2 darjat sudah tenggelam matahari negeri sebelah barat. Maka yang 2 darjat itulah sebagai tambahan sehingga menjadi 8 darjat. 8 darjah. Dan kalau dikurangi menjadi 6 darjah pada ketinggian bulan di negeri sebelah barat. Kita cerita panjang ni. Payah nak faham lah. Ni cerita ni falak. Kalau kita nak detail ni kena belajar falak lah. Dan ni dulu peringkat pondok. Dulu pondok di Kedah mana dah pakar falak lah. Dulu Syekh Ahmad Al-Minangkabawi dah. Itu pakar falak lah. Dan sepupu dia, dia turun ilmu pada sepupu dia. Kaum muda dah Syekh gapo nama dia. Jadi tu lah. Yang belajar pula dengan Syekh Al-Hadi ke apa dia. Jadi turun nama ke apa dia sebelum Syekh Al-Hadi tu tak. Jadi kaum muda. Jadi dia pakar bahagian ni. Kira AITT lah pada masa tu hebat lah. Maka penduduk negeri yang di sebelah barat dapat melihat bulan dari negeri yang berada di sebelah timur. Tidak dapat melihatnya. Jadi yang ada kadang barat ni dapat lihat. Kerana sudut bulan tu sedemau dengan dia. Ketika dia di sebelah timur ni walaupun malam awal tak nampak dah. Kerana bulan telah hilang pada tepi langit negeri sebelah barat dan juga penduduk negeri sebelah timur khusus melihat bulan pada ketinggian 6 darjah, sudut dia ketinggian dia. Sesudah tenggelam matahari negeri sebelah timur dan sebelum tenggelam matahari negeri sebelah barat. Sampai di sini selesailah perkataan Syekh Abdullah bin Umar Bam Khurmah. Ini ceritanya orangnya pakar pakai falak. Kalau kita dengar apa bengong gitu. Asal ni kira sudut kecenderungan dah. Macam mana nak suruh nampak anak bulan dah. Maka berdasar perkataan ini nyatalah bahawa tidak mesti orang tinggal di negeri sebelah timur melihat bulan lebih awal boleh dilihat oleh pula orang tinggal di negeri sebelah barat. Yang berbeza dengan pendapat sebuki seperti yang disebutkan di atas. Dia pendapat sebuki ini berbeza, tapi lah mana pun kita kena pergi ikut pakar falak lah. Dia bisa setang mana ulama pun kalau bukan ibadah dia kena faham lah dah. Kita kena menghormati dan kita kena tengok hujah lah. Tengok hujah lah. Dia kita taksud setang mana untuk guru ni tak. Tak kesalah untuk guru kita pun. Tapi kalau dia bukan pakar biasanya lebih banyak lah salah. Dia tak ngaji hadis dah. Dia nak kata fardu ain dia betul dah. Lepas tu yang ngajar tu babah lah bab hadis juga. Dia bab hadis kat kau bekok sini nak gimana dah. Jadi kita kena meraihkan kekurangan untuk guru kita, tak perlu saksud dia. Kalau salah seorang dari penduduk negeri yang melihat bulan pergi ke negeri yang tidak melihat bulan. Tempat ni nampak dah. Memang tempat matlak tempat nampak bulan. Dia pergi pula ke negeri yang tak nampak bulan. Dan kedua negeri itu berbeza matlak. Maka wajiblah mengikuti mereka dalam berpuasa ni ikut tempat yang pergi lah. Tempat yang berada dah. Pada akhir bulan, sekalipun sudah cukup puasanya 30 hari dah. Kerana ia berpindah ke negeri mereka, maka ia menjadi salah seorang penduduk negeri tersebut. Jadi dia pergi ke dia sini puasa cukup 13 hari kalau sini tiba-tiba dia pergi tempat tu jadi 31 hari puasa dah. Inilah hukum kalau sampai ke negeri mereka sebelum hari raya dah. Tapi kalau sampai ke negeri itu dalam hari raya, maka hendaklah ia menahan diri imsak pada sisa hari sampai dengan hari raya dah. Tapi kalau dia pergi tu, dia mau hari raya dah. Jadi dia ni kena tahanlah diri dia buat macam puasa padahal tak puasa dak gitu lebih kurang dah.
Dan juga berlaku sebaliknya, yakni kalau seorang dari penduduk negeri yang tidak melihat bulan, yang kedua negeri itu berbeza matlak, nah, wajiblah baginya menyesuaikan waktu berbuka dengan penduduk negeri itu sekali puasanya kurang dari 29 lah. Dan 30 hari, kerana dengan berpindah ke negeri yang melihat bulan dan menjadi salah seorang dari penduduknya. Jadi kena ikut penduduk dia lah. Kalau tak cukup sehari je 29, 28 contohnya, kena qada lepas ni dah. Tapi tak boleh puasa lah. Dah hari ke-30 ataupun 1 Syawal tu, penduduk negeri tu, hak yegi tu telah raya, kita kena raya juga dah. Semuanya kena qada hari lain lah. Tak cukup dia. Paling kurang 29 hari lah. Dan diqadanya sehari kalau puasanya hanya 28 hari, kerana sebulan tidak akan terjadi hanya 28 hari, tak jadi. Dia hanya 29 atau 30 hari dah. Kalau puasanya 29 hari, maka tidak perlulah diqada, kerana sebulan kadang-kadang hanya 29 hari. Jadi kalau 29 hari, dia ke situ. Negeri dia cukup 30 hari puasa. Negeri hak asal dia dah. Negeri lain duduk di negeri lain, contohnya duduk di Malaysia, dia pergi ke Indonesia. Malaysia ni kalau dia puasa di Malaysia cukup dah 30 hari dah. Dia pergi Indonesia buka hawa sikit, jadi 29 hari dah puasa dia. Padah dah, tak payah, tak perlu qada sehari dah. Tidak memadai kalau melihat bulan pada waktu siang hari, baik dalam menentukan awal bulan berpuasa ataupun waktu berbuka, sekalipun sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur lah. Jadi tak pada. Tengok siang hari kalau salah kena nampak juga dah, tak pada. Dia kena tengok malam dah. Malam ke 30 lah, 30 Syawal ataupun 1 Syawal dah. Ataupun 1 Ramadan lah. Gitulah. Ataupun saat 30 Ramadan ataupun 1 Syawal gitu. Dia tengok mana bulan dah. Kalau melihat bulan Ramadan pada hari yang ke-30 bulan Sya'ban, tidaklah wajib imsak. Gitulah. Dan jika dilihat bulan Syawal pada hari ke-30 bulan Ramadan, janganlah berbuka. Tapi ditengok lepas tu dah. Maksudnya kalau tidak wajib imsak. Tak wajib imsak. Oh ni kalau siang hari ni cerita nampak setengah mana pun tak boleh. Kata nampak siang hari tak kira 30 Sya'ban ke 30 Ramadan ke tak. Nak kira 1 Syawal ke 30 Ramadan ataupun nak kira tu, tengok siang hari nampak dia. Tengok siang pagi esok nampak ni boleh tak boleh. Jika tengok ni malam, waktu malam saja dah. Gitu maksud dia. Wallahu a'lam. Setakat itu saja perbincangan kita. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.